Assalamualaikum, kami dari kumpulan 4 dan saya Nakib Teo bin Norman Teo dengan nombor matriks A1949667 akan membincangkan tentang pengenalan ilmu falsafah. Istilah falsafah dalam Yunani kuno ialah philo yang bermaksud cinta dan juga sophos yang bermaksud kebenaran dan kebijaksanaan. Dalam sudut istilah pula, falsafah bermaksud sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga menjelaskan makna serta tujuannya. Terdapat 3 pendekatan makna falsafah. Yang pertama, pemikiran yang dasar, asas atau fundamental. Yang kedua ialah pemikiran yang mendalam. Dan yang terakhir sekali, memberi makna signifikan sesuatu konsep. Seterusnya, hubungan falsafah dengan pembinaan sesebuah negara. Falsafah pada asasnya bersifat universal. Ia juga boleh ditujukan kepada sesuatu konteks yang spesifik, khususnya dalam konteks pemikiran sesebuah negara ataupun budaya yang berbeza. Falsafah juga mempunyai sifat lokal tersendiri, walaupun isu yang ditangani bersifat universal dan global. Antara ciri falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK adalah bertujuan untuk melahirkan insan seimbang melalui proses pendidikan melalui sistem pendidikan dalam negara. Ia juga bertujuan untuk keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau dikenali sebagai JERI. Akhir sekali, FPK berhasrat melahirkan graduan yang mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi dan menjadi insan mulia serta seimbang. Seterusnya menjadi labor force yang cekap. Okey, seterusnya kita pergi kepada insan seimbang dan harmonis. Insan yang bagus atau boleh dikatakan insan yang berjaya dan cemerlang adalah insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, 5 hikmah falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Kedua, bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Yang terakhir, memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, rukun negara. Falsafah rukun negara bertujuan membentuk dan membina ideologi kebangsaan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kepercayaan yang dianut oleh mereka dari pelbagai agama dan kepercayaan. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Konsep negara bangsa iaitu nation state. Nation state Malaysia mengandungi unsur sejarah tersendiri yang diserap melalui sistem beraja ataupun sistem monarki. Yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan. Lebih bersifat personal dan berkaitan dengan perhubungan manusia. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Perlembagaan the highest form of law, tiada siapa boleh mengantasi, melebihi atau melanggar undang-undang. Dan yang terakhir, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan tersendiri bagi setiap nation state. Keluhuran perlembagaan dapat menyelesaikan pertikaian melalui prinsip ketertinggian perlembagaan. Penting bagi memastikan kestabilan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Hakimi bin Abdul Rahman bernombor matrik A1944038. Saya pula akan menerangkan tentang falsafah dalam kehidupan. Falsafah bermaksud filosofia di dalam bahasa Greek di mana philo bermaksud cinta, manakala sophia bermaksud hikmah. Falsafah secara umumnya bermaksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu yang lain berdasarkan di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Falsafah dilabel sebagai the mother of science di mana ianya mampu untuk merungkai segala penyataan dan dikatakan telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Falsafah ialah satu penilaian kehidupan yang bersifat sistematik dan logik dan ianya berbentuk abstrak kerana falsafah merupakan suatu kaedah bagi mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan kebenaran. Falsafah Barat merujuk kepada pemikiran falsafah di dunia Barat di mana ianya bermula dengan Yunani kuno dan Rom yang memanjangkan melalui Eropah Tengah dan Barat dan Columbus Amerika. Di Barat, mereka mengamalkan falsafah love of wisdom di mana ianya memberikan panduan untuk melahirkan suatu kehidupan yang baik dan bahagia
di mana berkait rapat dengan fahaman keagamaan, berfokuskan manusia dan kemanusiaan. Mereka juga mengamalkan falsafah natural philosophy yang berteori tentang realiti dan sifat alam, berfokuskan alam tabii. Mereka menggunakan aktiviti intelektual untuk cuba menyelesaikan masalah di mana ianya berfokuskan kepada akademik tanpa kaitan dengan kearifan dan kehidupan manusia. Di timur pula, mereka menggunakan falsafah yang tidak bersifat konseptual di mana ianya berkait rapat dengan fahaman keagamaan di mana ianya menggunakan kata hikmah sebagai wisdom dan mereka menggunakan kaedah induktif dan metafizik untuk menghuraikan realiti mengikut pandangan di mana ianya tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Slide ini bertujuan untuk menerangkan cabang, persoalan dan penyelesaian bagi setiap falsafah. Pada amnya, falsafah diklasifikasikan kepada 4 cabang atau bidang kajian, iaitu yang pertama, metafizik yang berkaitan dengan kajian realiti. Yang kedua, epistemologi yang berkaitan dengan kajian ilmu iaitu teori pengetahuan dan perihal mengetahui. Yang ketiga, aksiologi yang berkaitan dengan kajian nilai. Yang keempat, logik yang berkaitan dengan penalukan. Ada ahli falsafah membahagikan aksiologi kepada 2 cabang lagi, iaitu aksiologi etika dan aksiologi estetika. Terdapat pula ahli falsafah lain yang tidak mengakui logik sebagai cabang falsafah dengan sebab logik merupakan kaedah atau pendekatan berfalsafah. Mereka berpendapat logik ialah kaedah yang digunakan dengan metafizik, epistemologi dan aksiologi dalam kajian realiti, ilmu dan nilai masing-masing. Bagi mereka, cabang falsafah sebenarnya diklasifikasikan di bawah 3 bidang kajian sahaja iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. Cabang ilmu falsafah terbagi kepada 2 iaitu falsafah teoretikal, nazariah dan falsafah praktikal, amaliyah. Falsafah teoretikal merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam. Diskusinya tidak mempunyai apa-apa kegunaan yang nyata, tetapi ianya menjawab keinginan untuk mengetahui sesuatu perkara yang berdasarkan dasar tersebut. Falsafah teoretikal mempelajari aspek-aspek seperti metafizik, epistemologi dan etika. Untuk aspek metafizik, ianya menerangkan tentang falsafah hakikat dan kewujudan. Untuk epistemologi, ianya menerangkan tentang falsafah ilmu dan kebenaran. Untuk falsafah psikologi, ianya menerangkan tentang falsafah hakikat, sifat dan potensi keinsanan dan yang terakhir falsafah estetik menerangkan tentang teori perasaan dan kecantikan. Falsafah teoretikal lebih memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak dan konseptual. Falsafah praktikal di sisi lain adalah falsafah yang memfokuskan kepada tindakan dan amalan manusia seperti disiplin tertentu. Falsafah praktikal mempelajari aspek-aspek seperti politik, ekonomi dan sosial. Untuk etika, ianya menerangkan tentang falsafah akhlak dan baik buruk. Untuk falsafah politik, ianya menerangkan tentang falsafah kerajaan dan governance negara. Untuk falsafah ekonomi, ianya menerangkan tentang falsafah pengagihan kekayaan dan keadilan. Dan yang terakhir, falsafah peradaban menerangkan tentang falsafah perkembangan, budaya dan tamadun kemanusiaan. Falsafah praktikal lebih menumpukan perhatian kepada hal-hal yang bersifat praktikal dan aplikatif. Kemunculan falsafah-falsafah baru mula muncul pada abad ke-15 dan 18. Kemunculan idea atau falsafah baru ini mampu memberikan impak yang besar kepada sejarah dunia pada hari ini. Antara falsafah baru yang timbul pada abad ke-15 dan 18 ialah falsafah ekonomi, falsafah politik, falsafah alam sekitar dan falsafah teknologi. Untuk falsafah ekonomi, ianya membincangkan tentang perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Sebagai contoh, persoalan yang timbul ialah apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi dan bagaimana keadilan itu boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam pembahagian sumber antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi atau melalui persoalan economic justice boleh diguna pakai supaya dasar ekonomi itu akan lebih adil lagi dalam pembahagian economic resources atau sumber ekonomi. Ia akan dapat membantu kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang lebih adil. Seterusnya ialah falsafah politikal yang menjawab persoalan tentang apakah yang dimaksudkan dengan government atau konsep kerajaan dan apakah bentuk kerajaan yang baik. Ini akan memberikan hasil yang praktikal dan boleh menjadi nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir sesuatu negara itu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga falsafah teknologi yang wujud kerana munculnya teknologi-teknologi baru yang kemunculannya begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19.
Contohnya teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon, televisyen, internet dan sebagainya. Antara persoalan yang timbul ialah apakah yang dimaksudkan dengan teknologi dan apakah hubungan teknologi dengan manusia. Akhir sekali, terdapat juga falsafah alam sekitar yang merujuk kepada persoalan dasar dan bercorak mengenai falsafah alam sekitar. Falsafah ini wujud kerana adanya masalah alam sekitar yang telah melanda manusia sehingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis. Antara persoalan yang timbul ialah apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya dan apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia. Hasil daripada pemikiran falsafah ini, kita akan lebih menjadi eco-friendly terhadap alam sekitar dan kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan memusnahkan alam sekitar seperti apa yang didapati pada hari ini. Jadi, untuk bahagian seterusnya, saya Amirul Hakim bin Muhammad Zamri, A19590 akan menerangkan tentang logik. Jadi, apa itu logik? Jadi, logik ini dia berasal daripada perkataan Yunani iaitu logos yang bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan dan takkun. Jadi, logik ini ialah membezakan antara penaklukan yang baik dan buruk dengan menyiasat kriteria normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah. Jadi logik ini adalah pengkajian tentang penghujahan argumen yang terdiri daripada premis dan kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya, logik ini kita boleh fikir dia sebagai kita hendak memikirkan sama ada sesuatu itu baik dengan buruk dengan menyiasat daripada premis dan kesimpulan. Dan daripada premis dan kesimpulan itu, kita akan buat satu kesimpulan besar untuk menentukan sama ada suatu perkara itu baik ataupun buruk. Jadi, saya akan berikan beberapa contoh untuk menunjukkan apa itu logik. Okey, jadi logik ini merupakan penghujahan yang terdiri daripada turutan premis di mana satu kesimpulan cuba dibuat daripada premis-premis tersebut. Jadi, kita akan buat pernyataan satu atau lebih dan kita akan buat satu kesimpulan daripada pernyataan-pernyataan tersebut untuk mengetahui bahawa sesuatu itu adalah baik atau buruk. Okey, jadi saya akan beri satu contoh. Premis 1, orang yang tidak solat akan mendapat dosa. Premis 2, saya tidak solat. Jadi, daripada dua premis ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa saya akan mendapat dosa. Hal ini kerana di premis 1, kita menerangkan bahawa orang yang tidak solat akan mendapat dosa. Dan di premis 2, saya menerangkan bahawa saya tidak solat. Jadi, saya tergolong dalam orang yang tidak solat. Dan sebagai kesimpulan, saya mengetahui bahawa saya akan mendapat dosa kerana saya tidak solat. Baik, seterusnya kita akan bergerak kepada penghujahan. Penghujahan ini tidak sama dengan pendapat kerana penghujahan mengandungi turutan pernyataan di mana salah satu pernyataan tersebut merupakan kesimpulan yang dibuat. Proposisi ialah penegasan iaitu pengusulan atau pengisytiharan dalam sesuatu pernyataan sama ada benar atau palsu. Jadi, jika semua premis adalah benar dan kesimpulan yang dibuat adalah benar, maka penghujahan adalah salah. Ini juga sama. Jika premis adalah salah, jadi kesimpulan yang dibuat adalah salah. Maka penghujahan kita pun adalah salah. Contoh, saya akan beri satu contoh untuk menerangkan tentang penghujahan. Jadi, hujah kita, contoh, premis 1. Semua manusia akan mati. Premis 2, saya adalah manusia. Kesimpulannya, saya akan mati. Jadi, daripada premis 1 dan 2 serta kesimpulan ini, kita tahu bahawa semua manusia akan mati. Dan pernyataan ini adalah benar. Dan saya adalah manusia. Pernyataan ini juga benar. Dan daripada kesimpulan yang saya buat tadi ialah saya akan mati kerana saya merupakan seorang manusia. Jadi, penghujahan kita adalah benar kerana semua premis adalah benar dan kesimpulan yang dibuat adalah juga benar. Baik, untuk seterusnya, saya akan menerangkan tentang deduksi dan induksi. Jadi, daripada penerangan saya akan menerangkan tentang apa itu deduksi dan apa itu induksi dan perbezaan antara dua perkara ini. Jadi, saya akan mulakan dengan deduksi. Deduksi merupakan penghujahan di mana kesimpulan wajib ditarik daripada premis. Deduksi ini kesimpulan khusus dibuat daripada pernyataan umum. Contohnya, semua manusia akan mati. Saya seorang manusia dan kesimpulan yang diambil daripada dua premis ini ialah saya akan mati. Jadi, penghujahan ini dibuat daripada kesimpulan yang wajib ditarik daripada premis. Maksudnya, kesimpulan yang dibuat adalah saya akan mati.
Jadi kesimpulan ini ditarik daripada premis satu yang merupakan semua manusia akan mati. Jadi kita dapat tahu bahawa kita buat penghujah tentang pernyataan ini, saya akan mati, dan ia ditarik daripada premis satu. Baik, untuk induksi merupakan penghujahan di mana kesimpulan nampaknya berkemungkinan ditarik daripada premis. Induksi ini merupakan kesimpulan umum dibuat daripada penyataan khusus. Okey, contoh induksi ialah ni, premis 1. 90% pelajar universiti awam tidak mahir berbahasa Inggeris. Premis 2. Zubaidah merupakan pelajar universiti awam. Jadi, kesimpulan yang dibuat daripada dua premis ini ialah oleh maka itu, Zubaidah berkemungkinan tidak mahir berbahasa Inggeris. Jadi, apa yang kita lihat ialah kesimpulan iaitu oleh maka itu Zubaidah berkemungkinan tidak mahir berbahasa Inggeris merupakan suatu kesimpulan umum yang dibuat daripada penyataan khusus daripada premis 1 dan premis 2. Okey. Jadi maksudnya apa yang kita boleh lihat daripada deduksi dan induksi ini ialah perbezaan ketara yang kita boleh lihat ialah deduksi merupakan suatu penghujahan di mana kita buat kesimpulan khusus daripada suatu pernyataan yang umum. Contohnya, kesimpulan ini saya akan mati. Ini merupakan khusus daripada pernyataan umum yang merupakan semua manusia akan mati, di mana premis satu ini tidak menerangkan bahawa siapa manusia yang akan mati itu. Jadi ia merupakan satu pernyataan umum. Dan kita buat pernyataan kesimpulan khusus, iaitu saya akan mati. Di mana kesimpulan ini adalah khusus, di mana saya merupakan khusus itu akan mati. Dan perbezaannya dengan induksi ini apabila kita buat kesimpulan umum daripada pernyataan yang khusus. Seperti yang kita lihat, daripada kesimpulan ini, Zubaidah berkemungkinan tidak mahir berbahasa Inggeris. Ini merupakan suatu kesimpulan umum sebab dia tidak khusus. Sebab daripada kesimpulan ini, kita boleh simpulkan bahawa Zubaidah mungkin mahir berbahasa Inggeris ataupun dia juga tidak mahir berbahasa Inggeris. Tidak sama seperti premis 1 dan premis 2 yang dalam pernyataan ini. Kerana daripada premis ini kita dapat lihat 90% pelajar universiti awam tidak mahir berbahasa Inggeris. Dan pernyataan ini merupakan pernyataan khusus kerana kita dapat peratus berapa banyak pelajar universiti awam itu tidak mahir berbahasa Inggeris. Dan juga premis 2, Zubaidah pelajar universiti awam. Ini juga merupakan pernyataan khusus. Jadi, daripada kesimpulan ini, kita buat kesimpulan umum. Maksudnya kita tidak tahu sama ada perkara itu khusus atau tak. Sebab dari kesimpulan ini kita boleh tahu sama ada Zubaidah masih boleh berbahasa Inggeris ataupun tidak mahir bahasa Inggeris. Jadi secara kesimpulannya, perbezaan antara deduksi dan induksi ialah deduksi ni kita buat kesimpulan khusus daripada pernyataan umum. Manakala induksi ni kita buat kesimpulan umum daripada pernyataan khusus. Jadi, saya akan terangkan lebih lanjut tentang logik deduktif. Terdapat premis-premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Di dalam logik deduktif yang sah, salah satu sifatnya ialah jika premis benar, maka kesimpulan terhasil daripada premis tersebut mestilah benar. Contohnya, dalam logik deduktif ni, terdapat sekurang-kurangnya 2 atau lebih premis dari mana kesimpulannya ditarik. Premis pertama ni biasanya wujud pernyataan yang umum ataupun universal argument. Premis kedua pula tidak semestinya ada satu universal argument atau premis umum, tetapi pasti ada satu pernyataan yang khusus. Okey, jadi saya akan bagi satu contoh logik deduktif. Okey, contoh pertama, premis pertama mengandungi pernyataan umum. Contohnya, semua manusia mempunyai jantung. Okey, daripada pernyataan ini kita tahu umum sebab kita tahu siapa yang dimaksudkan manusia yang mempunyai jantung. Dia umum bahawa semua manusia mempunyai jantung. Okey, premis kedua mengatakan bahawa Ali ialah seorang manusia. Jadi, dari premis kedua ini kita tahu bahawa ianya merupakan suatu pernyataan yang khusus sebab dia menyatakan Ali, bukannya sebarang manusia. Jadi daripada dua premis ini kita akan membuat kesimpulan. Contoh kesimpulannya ialah, jadi dari premis tersebut boleh buat kesimpulan bahawa Ali juga mempunyai jantung sebab daripada pernyataan umum pertama kita semua manusia mempunyai jantung dan premis kedua kita Ali ialah seorang manusia. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Ali juga mempunyai jantung. Jadi, di sini kita boleh lihat bahawa sekiranya benar bahawa semua manusia mempunyai jantung dan sekiranya benar seperti dinyatakan premis kedua bahawa Ali ialah seorang manusia, maka tidak kita harus menarik kesimpulan bahawa Ali semestinya mempunyai jantung.
Sebab jika kenyataan yang menyatakan bahawa semua manusia itu mempunyai jantung adalah benar, kenyataan Ali adalah seorang manusia juga adalah benar. Maka kita tidak boleh lari daripada membuat kesimpulan bahawa Ali juga mempunyai jantung. Okay, baik. Jadi saya akan beri contoh lain pula. Tadi itu contoh satu. Ini contoh dua. Untuk contoh kedua ni, premis pertama ialah semua manusia akan mati. Premis kedua, Ali seorang manusia. Kesimpulan, Ali akan mati. Jadi kita ada dua premis dan satu kesimpulan. Premis pertama ini mengatakan bahawa semua manusia akan mati adalah satu-satu ayat atau pernyataan umum di mana kita boleh dapati berbeza daripada premis kedua kita, iaitu Ali seorang manusia. Pernyataan Ali seorang manusia ni adalah merupakan suatu pernyataan yang khusus sebab ia menyebut nama Ali. Jadi kita boleh tarik kesimpulan bahawa Ali juga akan mati sebab daripada premis satu semua manusia akan mati, dan daripada premis kedua kita boleh lihat bahawa Ali seorang manusia. Jadi daripada dua premis ini kita boleh buat kesimpulan bahawa Ali akan mati kerana daripada pernyataan umum pertama dan pernyataan kedua kita boleh simpulkan bahawa semua manusia akan mati dan Ali merupakan seorang manusia. Jadi Ali akan mati. Jadi itulah sedikit tentang logik deduktif. Baik, untuk seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut tentang logik induktif. Jadi, untuk logik induktif ini, logik induktif tidak memerlukan dua premis. Hanya perlu sekurang-kurangnya satu premis. Logik induktif ini tidak mempunyai kriteria ataupun sifat yang sama seperti logik deduktif. Hal ini kerana dalam logik induktif, sekiranya premis betul, tidak semestinya sesuatu kesimpulan itu betul. Jadi, untuk memahamkan tentang logik induktif ini, saya akan berikan beberapa contoh. Okey, contoh pertama, saya akan bagi premis pertama. Semua burung gagak yang saya lihat selama ini mempunyai bulu yang berwarna hitam. Jadi, kesimpulan yang boleh dibuat daripada satu premis ini ialah semua burung gagak. Maksudnya, semua burung gagak di dunia ini mempunyai bulu hitam. Bulu atau bulu yang berwarna hitam. Oleh itu, dari premis yang boleh dikatakan bersifat khusus sebab kita tadi semua burung gagak yang saya lihat ialah mempunyai bulu yang berwarna hitam. Pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang dibuat daripada pemerhatian. Jadi, kita buat kesimpulan dihasilkan bahawa semua burung gagak mempunyai bulu yang berwarna hitam. Walaupun sebenarnya kita buat kesimpulan itu daripada suatu pernyataan khusus yang dilakukan secara perhatian. Jadi, daripada sebahagian kepada semua ini adalah suatu sifat logik induktif. Dan walaupun premis ini benar, iaitu walaupun benar bahawa semua burung gagak yang pernah dilihat ialah berwarna hitam, tidak semestinya bermakna bahawa kesimpulan yang dibuat mengatakan bahawa semua burung gagak itu termasuk yang belum lagi dilihat berwarna hitam. Jadi, kesimpulan kita buat ni, dia melampaui batas yang terdapat dalam premis yang diberi. Dan ia tidak menjamin satu kebenaran sebab kita buat premis satu tadi di mana kita perhatikan burung gagak itu bulunya warna hitam. Lepas tu, kita buat kesimpulan yang semua burung gagak di dunia ini mempunyai bulu warna hitam. Walaupun kita tak tahu kesimpulan kita buat itu betul sebab mungkin ada burung gagak di dunia di tempat lain di dunia ini yang kita tak boleh lihat mempunyai bulu berwarna lain. Tapi kita buat kesimpulan yang semua burung gagak mempunyai bulu berwarna hitam daripada pemerhatian semata-mata yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, logik induktif ini tidak semestinya bagi kesimpulan yang benar. Okey, jika contoh satu itu tadi tidak cukup untuk memahamkan apa itu logik induktif, saya akan berikan contoh kedua. Okey, contoh kedua contoh ini saya akan beri dua premis. Lain daripada contoh pertama tadi di mana hanya mempunyai satu premis. Okey, premis pertama, Ali seorang datuk yang berkepala botak. Premis kedua, Ahmad seorang datuk yang berkepala botak. Jadi kesimpulannya, saya boleh buat kesimpulan bahawa semua datuk berkepala botak. Okey, jadi contoh yang diberikan tadi, dia menepati syarat-syarat penggunaan logik induktif. Kerana dalam contoh tersebut diberikan terdapat dua premis yang mana setiap premis itu mempunyai ayat yang khusus. Jadi tetapi daripada kedua-dua premis ini kita buat kesimpulan umum. Jadi apa yang kita boleh lihat pernyataan pertama tadi, Ali seorang datuk yang berkepala botak. Kedua, Ahmad seorang datuk yang berkepala botak. Jadi kita buat kesimpulan semua datuk berkepala botak. Okey, apa yang kita lihat jadi kita ada pernyataan khusus, Ali. Maksudnya kita memang fokus kat dia je Ali. Ali ni seorang datuk yang berkepala botak. Lepas tu sama juga. Kedua, kita fokus pada Ahmad. Merupakan seorang datuk yang berkepala botak. Lepas tu kita buat kesimpulan bahawa semua datuk berkepala botak. Jadi, dua premis tadi tu
ia sesuatu perkara yang benar kerana Ali dan Ahmad sememangnya merupakan datuk yang kepala botak. Tetapi kita disebabkan pemerhatian kita buat tadi tu, kita buat kesimpulan bahawa semua datuk berkepala botak. Jadi kesimpulan ini tidak semestinya sesuatu perkara yang betul, sesuatu yang benar, sebab ini merupakan kesimpulan umum. Sebab Ali dan Ahmad merupakan seorang khusus yang kita kenal. Jadi kita tahu bahawa mereka merupakan datuk yang berkepala botak. Tetapi kita tidak semestinya tahu lagi datuk lain sama ada mereka juga berkepala botak. Jadi kesimpulannya, logik induktif ini kita buat satu kesimpulan umum daripada premis yang khusus. Jadi maksudnya apa yang kita perhatikan itu suatu perkara yang khusus. Tetapi perkara yang khusus itu memang benar, semestinya benar. Dan kita buat suatu kesimpulan yang umum tapi kita tidak tahu sama ada kesimpulan itu benar ataupun tidak. Jadi itulah sedikit tentang logik induktif. Baik, setelah saya menerangkan tentang logik deduktif dan induktif, saya akan bergerak kepada perkara yang seterusnya, iaitu abduksi dan heuristik. Baik, di dalam falsafah terdapat kaedah berfikir lain selain logik deduktif dan induktif yang dikenali sebagai kaedah abduksi dan kaedah heuristik. Jadi saya akan mulakan dengan kaedah abduksi. Kaedah abduksi ni ataupun dalam bahasa Melayu ialah abduksi ataupun abduction dalam bahasa Inggeris. Abduction dalam bahasa Inggeris juga disebut sebagai inference to the best explanation. Maknanya berlakunya sesuatu fenomena dan kita dapat melihat ada berlakunya sesuatu fenomena tersebut. Dari situ kita buat kesimpulan mengenai apakah yang berlaku sebelum wujudnya fenomena itu yang boleh menjelaskan kenapa fenomena tersebut boleh wujud ataupun berlaku. Maknanya, kita cuba beri satu penjelasan ataupun explanation yang terbaik berdasarkan fenomena yang telah wujud. Jadi maksudnya, kita lihat suatu perkara itu berlaku. Lepas tu, kita terangkan, kita mahu fikir, kita mahu beri penjelasan tentang macam mana benda tu boleh berlaku. Okey. Contohnya, kita lihat suatu fenomena. Misalnya, memerhatikan kereta yang bergerak di jalan raya. Lepas tu kita tanya, bagaimana keadaan yang boleh berlaku? Apa yang menyebabkan kereta itu bergerak? Apa yang mesti wujud? Iaitu kondisi atau keadaan yang mesti ada untuk membolehkan fenomena seperti kereta bergerak tadi berlaku. Jadi, untuk untuk rumuskan apa itu abduksi ni kita thinking backward. Kita berfikir ke belakang. Maksudnya, kita tengok sesuatu perkara tu, lepas tu kita fikirkan macam mana benda tu boleh berlaku. Contohnya macam pelangi kan. Kita lepas hujan, lepas kita nampak pelangi yang cantik kat langit. Mula mungkin kita just cuma nampak pemerhatian. Pelangi tu cantik sangat. Lepas tu kita nampak pelangi tu ada 7 warna. Lepas tu kita terfikir, macam mana pelangi tu boleh wujud? Takkan dia tiba-tiba pop muncul kat langit macam tu je. Jadi kita cuba fikirkan, kita guna kaedah berfikir abduksi di mana kita thinking backward. Kita berfikir ke belakang. Kita berfikir macam mana pelangi tu boleh wujud. Jadi seterusnya saya akan terangkan tentang heuristik. Kaedah heuristik ni ia berbeza daripada kaedah-kaedah deduktif, induktif ataupun abduksi. Hal ini kerana kaedah heuristik ini tidak ada peraturan-peraturan sistematik ataupun teratur yang boleh diaplikasikan seperti dalam logik deduktif atau induktif. Ini membezakan atau membuat heuristik sebagai suatu jenis berfikir yang berlainan daripada pemikiran logik lain. Walaupun logik heuristik ini tidak mempunyai peraturan tertentu, namun ada garis panduan untuk melaksanakan pemikiran heuristik. Jadi, pemikiran heuristik ini bersifat penerokaan atau exploratory. Ianya dia tidak bersifat seperti penilaian seperti yang terdapat dalam logik deduktif dan induktif, di mana kaedah logik digunakan untuk menilai sama ada sesuatu penghujah atau pendalilan atau argumen itu boleh diterima sebagai sah ataupun tak. Okey, jadi untuk rumuskan tentang kaedah berfikir heuristik ni, kaedah heuristik ni dia tak ada peraturan sistematik. Sebab kalau kita perhatikan logik deduktif dan induktif, kita ada peraturan. Contohnya, untuk logik deduktif tadi, kita buat satu kesimpulan khusus daripada suatu premis yang umum. Okey, jadi kita ada peraturan daripada kita buat kesimpulan khusus daripada penyataan yang umum. Untuk logik induktif pula, kita buat kesimpulan umum daripada premis yang khusus. Jadi kita ada guideline, kita ada peraturan untuk lakukan kesimpulan tu.
Sama juga seperti cara pemikiran abduksi. Kita ni, kita perhatikan suatu perkara, lepas tu kita berfikir ke belakang untuk kita tahu macam mana suatu perkara itu boleh berlaku. Jadi, untuk heuristik ni, dia cara berfikir yang exploratory. Maksudnya kita menilai sesuatu perkara tu. Kita explore, kita cuba macam mengkaji tentang sesuatu perkara yang kita nak tahu tu. Jadi, penggunaan biasa untuk pemikiran heuristik ni ialah untuk mengurangkan mental effort untuk melakukan kesimpulan. Lepas tu, kegunaan lain heuristik ni ialah untuk meringkaskan sesuatu perkara yang kompleks daripada sesuatu soalan susah yang kita dapat. Jadi apa yang boleh disimpulkan ialah pemikiran heuristik ni kita explore sesuatu perkara untuk selesaikan masalah. Jadi dia tak ada guideline, dia tak ada garis panduan. Kita hanya berfikir untuk explore, untuk mencari jawapan. Jadi apa yang saya boleh cakapkan ialah pemikiran heuristik ni sangat berfungsi apabila kita hendak menyelesaikan sesuatu masalah, sebab kita takkan terikat tentang sesuatu fakta apabila menggunakan pemikiran heuristik. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, dan saya akan serahkan kepada Ahmad Zakwan untuk menerangkan tentang falasi. Terima kasih. Falasi secara mudahnya dapat didefinisikan sebagai hujah yang lemah dan cacat, kesalahan pemikiran logik, kesilapan atau kepalsuan cara berhujah. Falasi ialah hujahan palsu yang digunakan untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar. Logik berfungsi membezakan penghujahan berfalasi daripada penghujahan yang sah. Falasi dapat dibahagikan kepada dua, iaitu falasi formal yang mudah dikesan dan falasi yang tidak formal, iaitu falasi yang sukar dikesan. Antara faktor berlakunya falasi ialah data atau fakta yang tidak mencukupi, individu yang bersikap prejudis dan pesimis, kesimpulan yang menyeleweng, andaian yang meleset, tekanan emosi dan paksaan. Falasi dapat dikategorikan kepada tiga, iaitu falasi umum, falasi berdasarkan emosi dan falasi genetik. Di paparan ini, kita dapat lihat beberapa falasi yang berada di bawah kategori falasi umum, falasi berasaskan emosi dan falasi genetik. Kini saya akan terangkan beberapa falasi yang berada di bawah kategori-kategori tersebut. Untuk kategori falasi umum, falasi soalan perangkap ialah apabila seseorang menanyakan soalan tersembunyi yang telah diimplikasikan dalam soalan tersebut mengenai sesuatu perkara yang belum dibuktikan untuk memerangkap orang yang menjawab soalan tersebut. Seterusnya, falasi jalan tengah. Kita melakukan falasi ini apabila kita mempercayai bahawa mengambil jalan tengah ataupun sikap sederhana antara dua perkara yang ekstrim adalah cara yang terbaik. Sebagai contoh, penjual dan pembeli tentang harga kereta yang hendak dibeli. Seterusnya, falasi hitam atau putih ataupun dikenali sebagai falasi dilema. Falasi ini seolah-olah terdapat hanya dua kemungkinan sahaja untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, kita bergerak kepada falasi berasaskan emosi, iaitu falasi novelty, yang percaya bahawa sesuatu yang baru akan lebih baik daripada yang lama. Sebagai contoh, minggu depan lebih baik daripada minggu ini. Seterusnya, falasi belas kasihan. Seseorang yang memperalatkan emosi orang lain dengan meminta kasihan dan bukannya untuk membuktikan apa yang diperkatakan itu benar atau salah. Dan yang terakhir, falasi rayuan khas. Falasi ini sentiasa kita lakukan dalam konteks di mana peraturan, prinsip dan syarat itu sepatutnya dikenakan ke atas setiap orang, tetapi kita tidak mahu menggunakannya ke atas diri kita ataupun ke atas perkara-perkara yang melibatkan kepentingan diri kita. Dan kategori falasi yang terakhir ialah kategori falasi genetik. Yang pertama, falasi ad hominem. Kita bukan mengkritik idea seseorang, tetapi sebaliknya kita menghentam peribadi orang itu, seperti dia sudah nyanyuk, dia tidak waras, dia melampau dan sebagainya. Seterusnya, falasi ad populum, bermaksud kumpulan dan popular, yang mendakwa semua bersifat begitu.
Ianya salah dijadikan asas berhujah. Sebagai contoh, wanita ialah mata duitan. Dan yang terakhir dalam kategori falasi genetik ialah falasi merujuk kewibawaan. Satu keadaan di mana si penghujah cuba menguatkan hujah atau pernyataannya dengan merujuk kepada seseorang yang pendapatnya biasa boleh dipercayai walaupun ianya belum dibuktikan kebenarannya. Biasanya hujah ini akan lemah jika pernyataan tersebut dikeluarkan oleh mereka yang bukan pakar dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, pemain bola Y berkata, minumlah Milo supaya anda menjadi sihat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan tajuk psikologi dan sosiologi. Jadi, insan terbahagi kepada 3, iaitu asal usul, insan sejahtera dan sifat insan. Pengenalan. Sejarah falsafah, khususnya falsafah Grik silam dan juga falsafah ketimuran ataupun Oriental Philosophy telah menggunakan pemikiran falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Falsafah bukanlah sesuatu yang terpisah daripada kehidupan. Malah, falsafah bukan sahaja berkisah mengenai metafizikal, epistemologi, logik, etika dan lain-lain, tetapi juga mengenai aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Asal unsur insan terbahagi kepada 4, iaitu tradisi barat, fizikal material, spiritual rohani, tradisi timur dan juga jasmani, emosi, rohani, intelek. Konsep insan dalam perspektif falsafah, iaitu the unexamined life is not worth living, Socrates. Memahami konsep insan dapat membantu kita mencari kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna berpandukan kepada konsep insan seperti yang telah difikirkan oleh ahli falsafah. Falsafah Greek, Aristotle telah mengatakan, man is a rational being. A man is a rational animal. Ciri manusia antaranya pemikiran atau akal fikiran yang rasional. Pemikiran rasional dapat membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia bersifat logocentrism, iaitu berpusatkan kepada akal fikiran yang bersifat rasional dan intelektual semata-mata. Falsafah Jerman yang diperkatakan oleh Friedrich Nietzsche, konsep insan bukanlah berteraskan logocentrism, tetapi berteraskan kepada emosi dan intuitif manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Nietzsche dan golongan counter-enlightenment mencabar konsep man as a rational being dan menganjurkan bahawa man as having to adapt scientific approach of life. Yang ketiga, falsafah barat pada zaman pertengahan mengatakan bahawa konsep manusia banyak dipengaruhi oleh fahaman agama, khususnya agama Kristian. Mereka menguraikan konsep insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama. Dan mereka mengatakan bahawa sebagai makhluk Tuhan, kita patut patuh kepada hukum Tuhan. Yang keempat, falsafah barat pada zaman moden mengatakan bahawa existentialism seperti yang dikemukakan oleh John Paul Sartre mengatakan bahawa manusia itu lahir tanpa panduan dalam hidup. Ia juga mengatakan bahawa tugas manusia apabila berada di dunia ialah mencari makna dalam kehidupan sendiri. Seterusnya, konsep insan berteraskan ajaran Islam. Ia mengatakan bahawa, yang pertama, hablun minallah, iaitu hubungan dengan Allah. Hablun minan nas, hubungan dengan manusia. Dan hablun min al-alam, hubungan dengan alam. Yang kedua, manusia sebagai hamba. Sebagai hamba, kita harus patuh kepada Allah dan tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, manusia sebagai khalifah.
Manusia merupakan wakil Tuhan dan manusia berperanan menjalankan amanah dari Allah dan memikul tanggungjawab sebagai pemegang amanah seperti menjaga alam sekitar. Seterusnya, konsep insan dari tamadun Hindu. Konsep insan berteraskan ajaran Hindu menganggap manusia sebagai satu kejadian yang mempunyai roh, iaitu Atman, individual soul. Atman bergabung dengan Brahman, the divine. Konsep kelahiran semula, rebirth, menyatakan bahawa manusia dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukannya di muka bumi ini dalam kehidupan sekarang ni. Sekiranya manusia melakukan perkara baik, maka dia akan mendapat balasan yang baik dan vice versa. Dan mereka mengutamakan pendirian untuk mencapai moksa, iaitu ultimate aim. Kemudian, konsep insan dari tamadun Cina, mereka berteraskan fahaman Buddhism, iaitu mereka menganggap bahawa konsep ketuhanan dan juga konsep insannya agak berbeza kerana ia menganggapkan bahawa konsep self atau diri adalah tidak wujud. Seterusnya, berteraskan konsep kehidupan ini adalah sengsara dan derita. Mereka menganggap bahawa manusia perlu membebaskan diri daripada kesengsaraan dan penderitaan. Menurut mereka, cara untuk bebas dari sengsara ialah bertindak mengikut realiti dan tidak seharusnya mempunyai pergantungan atau attachment terhadap dunia, harta benda, manusia, pangkat, kekayaan kerana ianya tidak akan kekal. Mereka juga menganggap bahawa pembebasan di sini, iaitu di muka bumi, ialah pembebasan dalam setiap kelahiran semula. Selagi mana manusia tidak mencapai kesempurnaan, selagi itu manusia tidak mencapai nirvana. Mereka juga menganggap bahawa selagi makna manusia tidak mencapai nirvana, selagi itulah dia akan dilahirkan semula dan akan mengalami semula kitaran kesengsaraan. Yang ketiga, konsep insan dari tamadun Cina berteraskan konsep aliran Confucianism. Maafkan saya. Konsep ini bukanlah berteraskan agama ataupun bersifat wahyu. Ianya idea berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang perlu diikuti bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Contohnya, anak wajib menghormati ibu bapa dan mentadbir alam dengan adil dan saksama. Yang keempat, konsep tamadun Cina berteraskan konsep Taoism. Tao adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa-apa kewujudan yang ada dan tidak boleh diberikan gambaran yang jelas. Manusia haruslah dilihat dalam konteks hubungannya dengan alam sekitar, Mother Nature. Dan mereka menganggap bahawa menghormati alam akan mencapai kebahagiaan di dalam kehidupannya. Konsep Wu Wei tidak bertindak atau non-action, iaitu tindakan yang selari dengan fitrah alamiah, act in accordance with the natural flow, dan manusia haruslah tidak meletakkan kepentingan dirinya atau egoisnya dalam melakukan sesuatu tindakan. Yang terakhir, konsep insan dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan, FPK. FPK adalah konsep insan seimbang dan sejahtera, iaitu J. Jasmani, iaitu badan atau fizikal yang sihat. E. Emosi, iaitu man is being with emotion and feeling. R. Rohani, iaitu menekankan amalan keagamaan. I. Intellect, iaitu membina akal fikiran yang lebih kreatif, kritis dan lebih tajam demi mencapai ilmu yang luas dan mendalam.
Jadi seterusnya saya akan membincangkan tentang tajuk metafizik. Jadi, apakah itu metafizik? Meta iaitu melampaui, melebihi, di atas. Manakala fizik pula bermaksud alam yang bersifat material ataupun fizikal. Jadi, makna metafizik ialah suatu yang melampaui batasan fizikal. Terdapat dua pengertian utama metafizik iaitu yang pertama ialah yang berunsur falsafah iaitu kajian pada peringkat yang paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara, fenomena dan juga alam. Contohnya adalah sebab dan akibat. Seterusnya adalah yang berkaitan dengan keagamaan iaitu fenomena di luar alam nyata. Contohnya hidup selepas mati, syurga dan juga neraka. Benda gaib tidak boleh dibuktikan dengan deria yang bukan rasional dan juga empirikal. Terdapat 4 nama cabang falsafah metafizik. Yang pertama ialah first philosophy, yang kedua ialah first science, yang ketiga ialah wisdom dan yang terakhir ialah teologi. Jadi, saya akan menerangkan apakah itu metafizik yang berunsur falsafah. Menurut Aristotle, metafizik adalah suatu kajian di peringkat yang paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam. Manakala yang berkaitan dengan keagamaan dan juga kepercayaan, ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Misalnya, kewujudan Tuhan, hidup selepas mati, hidup di alam barzakh dan juga konsep syurga dan neraka. Terdapat beberapa bidang perbincangan metafizik. Yang pertama ialah ontologi, iaitu teori tentang hakikat. Yang kedua ialah sebab dan akibat, causality dan juga kosmogoni, iaitu asal-usul alam semesta. Yang ketiga ialah kosmologi, iaitu fenomena alam semesta. Yang keempat ialah subjek, predikat dan juga taksonomi. Yang kelima ialah kewajipan, necessity dan juga kemungkinan, contingency. Yang keenam pula ialah minda, mind dan jirim, matter. Yang terakhir ialah kehendak bebas, free will dan ketentuan, determinism. Terdapat dua teori metafizik iaitu teori materialism dan juga teori idealism. Teori materialism ialah apa-apa yang boleh dilihat dan wujud. Contohnya ialah gunung ganang dan juga nasi kandar. Ia menganggap kewujudan jasad dan jirim itu hakiki, real. Idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri dan bergantung pada sesuatu yang bersifat jasad. Idea datang dari otak, masih ada kaitan dengan jasad. Teori materialism menafikan hal kerohanian, iaitu hal yang tidak nampak, dan terakhir sekali, teori materialism menolak agama. Seterusnya ialah teori idealism. Teori idealism ialah kewujudan benda-benda yang bukan material. Contohnya adalah seperti idea. Idea tidak bersifat jirim ataupun fizikal. Cara hendak interpretasi kewujudan idea ataupun kewujudan yang dibincangkan dalam agama seperti contoh jin. Realiti bukan bersifat material, tapi bersifat mental atau bersifat idea, kerohanian. Realiti tidak ditanggapi secara langsung, tetapi ditanggapi ialah sensasi objek. Hanya alam minda yang wujud dan alam fizikal tidak dapat dikenali dengan secara langsung. Teori idealism membuka ruang kepada kepercayaan rohani seperti ruh. Seterusnya ialah hubungan vertikal insan. Yang pertama ialah theism. Theism ialah fahaman bahawa Tuhan itu wujud walaupun kewujudannya tidak dapat dikesan. Seterusnya ialah monotheism, iaitu Tuhan itu esa. Seterusnya ialah polytheism, iaitu Tuhan itu wujud lebih daripada satu. Seterusnya ialah atheism. Atheism ialah fahaman realiti alam tidak wujud, yang wujud hanyalah material. Yang terakhir ialah agnosticism, iaitu ragu-ragu. Terdapat beberapa sistem-sistem dalam metafizik, iaitu atheism, theism, monotheism, agnosticism, polytheism, monism, pluralism, scientism, mechanism, realism, idealism dan juga nominalism. Hubungan horizontal insan. Yang pertama ialah mekanism, iaitu alam dan manusia diandaikan seperti mesin dan makhluk ialah mekanik. Proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Yang kedua ialah determinism. Determinism ialah tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang ditetapkan. Dibahagikan kepada dua iaitu intrinsic
Setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri dan juga ekstrinsik. Setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau di luar kawalan manusia. Yang terakhir ialah realism. Realism ialah alam wujud secara nyata dan juga objektif. Contohnya ialah Darwinism, alam wujud secara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akmarazin bin Rahimin dengan nombor matrik A194270 akan bercakap mengenai epistemologi. Epistemologi dikenal sebagai teori ilmu dan pengkajian tentang ilmu dan kepercayaan. Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu atau sains dalam logo yang bermakna keterangan. Epistemologi dikenal sebagai teori ilmu dan mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu dan sains dan logo yang bermakna keterangan. Berfokus kepada penganalisis dan menghasilkan ilmu dan tuntutan ilmu. Tertumpu kepada cara untuk memperolehi ilmu dan kesahan cara mencari ilmu. Perkembangan epistemologi dan kesan terhadap kehidupan. Revolusi sains serta kesan-kesan epistemologi yang tercetus darinya. Terdapat beberapa aliran dan mazhab falsafah ilmu, antaranya rasionalisme, empiricism, dan skepticism. Rasionalisme memberi pertimbangan utama kepada pencarian ilmu asas yang kekal. Model rasionalisme dari kalangan ahli falsafah pendidikan mereka seperti Descartes, Leibniz, dan Spinoza didapati daripada demonstrasi formal dalam logik dan matematik tanpa pemerhatian atau eksperimen, membentuk semula secara kritis segala ilmu manusia dengan mengaplikasikan pemikiran tulen asas dan aksiomen. Empiricism memberi pertimbangan utama kepada pencarian ilmu asas yang kekal. Ahli empiricism seperti Locke, Berkeley, dan Hume menggunakan persepsi yang diperoleh daripada pengalaman sensori sebagai ilmu yang benar. Ahli empiricism menekankan minda manusia sebagai lebaran kosong sehingga kesan persepsinya ditimbang daripada pengalaman sensoris. Terdapat juga aliran lain seperti wahyu dan tradisi intuisi dan ilham, kearifan tempatan dan hakim. Berbagai kaedah dan sumber perolehan ilmu. Next, ontologi ilmu. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal, paling menyeluruh, paling kuno. Jenis-jenis ilmu terbagi ke beberapa iaitu klasifikasi ilmu dan klasifikasi ilmu Islam. Klasifikasi ilmu epistemologi mengajar kita tentang ilmu dan klasifikasinya. Contohnya klasifikasi ilmu kepada ilmu sains kemanusiaan dan ilmu sains tulen. Sains tulen seperti fizik, kimia, bio, matematik dan lain-lain. Next, klasifikasi ilmu Islam. Dalam Islam, ilmu klasifikasi sebagai ilmu aklik dan ilmu naklik. Ilmu naklik adalah ilmu berdasarkan wahyu seperti ilmu tentang cara bersolat, dan ilmu aklik ialah ilmu berdasarkan akal dan eksperimen seperti ilmu sains. Seterusnya, teori ilmu. Teori ilmu terbagi kepada beberapa iaitu koresponden, koheren, pragmatik, agama dan tradisi. Teori koresponden kebenaran adalah kesesuaian atau sebatan antara penyataan idea tentang kenyataan realiti atau fakta. Bermaksud sesuatu penyataan adalah benar jika ia berkandung pengetahuan bersesuaian dengan objektif. Teori koheren, suatu penyataan dianggap yang benar bila ia bersifat koheren atau konsisten dengan penyataan sebelumnya yang dianggap benar tetap atau lebih mirip kepada rasional. Teori pragmatik berfungsi berpikir bukan untuk menangkap kenyataan tertentu melainkan untuk membentuk idea tertentu bagi memenuhi keperluan atau kepentingan hidup manusia. Kebenaran bersifat relatif, mementingkan idea berguna walaupun palsu. Justru kebenaran bukanlah keutamaan. Kepalsuan boleh dijelmakan dengan ujar-ujar rasional, sedangkan tarikan pragmatisme adalah manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan. Seterusnya, epistemologi sebagai pemacu penjana ilmu pengetahuan. Terdapatnya kesepaduan antara falsafah, agama, dan sains. Falsafah hanyalah mampu memberi jawaban secara spekulasi dan tidak yakin. Agama mampu menjawab persoalan kebenaran yang gagal dijawab oleh ilmu dan falsafah secara tuntas. Sains, ilmu, dan sains hanya berusaha menjawab masalah segera. Sebenarnya mencapai kebenaran, falsafah dan ilmu mempunyai keterbatasan, hanya agama saja yang mutlak. Mustahil agama yang benar mencegah dengan kebenaran. Agama merupakan pegangan, bukan spekulatif dan tidak berubah. Kesepaduan antara ilmu adalah bukan lagi monodisiplin tetapi transdisiplin. Kelemahan monodisiplin, keterbatasan seorang memahami ilmu, sudut pandangan berbeza bersesuaian dengan bidang-bidang masing-masing. Para ilmuwan bekerjasama dalam menghubungkan disiplin ilmu.
Kegagalan ilmu akibat program sekularisasi dan liberalisasi. Kegagalan menyatu padukan ilmu mempunyai 3 peringkat. Kesepaduan antara falsafah ilmu dan agama, kesepaduan antara ilmu nakli, wahyu dan akal rasional, kesepaduan antara ilmu akli dan ilmu sains. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazlami bin Hazhari, nombor matriks A194492. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai topik ideologi. Di akhir pembelajaran bagi topik ini, kita dapat menjelaskan cabaran ideologi relativism pasca moden sebagai reaksi dari kegagalan moderniti. Yang kedua, menjelaskan perkembangan fenomena dan manifestasi relativism pasca moden. Dan yang terakhir, kita dapat menganalisis jawapan agama dan tradisi terhadap cabaran ideologi relativism pasca moden dalam kehidupan semasa. Baiklah, apakah itu ideologi? Ideologi berasal daripada bahasa Inggeris iaitu idea yang bererti konsep, gagasan, pengertian, dasar dan cita-cita. Manakala perkataan logi pula yang dalam bahasa Yunani iaitu logos memiliki erti ilmu atau pengetahuan. Secara harfiahnya, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan, idea, science of ideas atau ajaran tentang pengertian. Baiklah, di dalam cabaran ideologi relativism pasca moden, terdapat 3 aliran utama dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari. Yang pertama, Enlightenment Rationalism yang disamakan dengan fahaman modernis. Yang kedua, Pasca Modernism. Dan yang ketiga, keagamaan, di mana perbincangannya berkisarkan mengenai agama Islam. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan perbezaan di antara modernism dan pasca modernism. Yang pertama adalah modernism. Modernism menekankan kepentingan akal fikiran yang rasional di dalam menentukan kebenaran. Ia juga mengagungkan akan kejayaan sains dan kaedah saintifik atau empirical. Ia juga meninggalkan ciri-ciri lama seperti yang terdapat di dalam masyarakat medieval yang berteraskan kepada keagamaan. Yang kedua adalah pasca modernism. Pasca modernism menentang logocentrism, rationality, objectivity dan kaedah saintifik. Manusia juga ada aspek emosi, intuisi, kerohanian dan sebagainya. Seterusnya, sains bukan ilmu yang bersifat sebagai paradigmatik. Baiklah, seterusnya kita akan berpindah kepada fenomena dan manifestasi relativism pasca moden. Apakah itu relativism? Relativism adalah suatu teori yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif, di mana kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Sebagai contoh, dalam sains, satu pandangan percaya bahawa teori A adalah betul, tetapi satu lagi pandangan percaya bahawa teori B juga adalah betul. Bagi pasca modernism, teori relativism adalah suatu cara untuk menolak konsep kebenaran mutlak sebagai ilmu yang benar tentang dunia ini. Walau bagaimanapun, teori relativism ini mendapat kritikan. Hal ini kerana fahaman relativism yang mengatakan bahawa tidak wujud satu kebenaran yang mutlak adalah sesuatu kenyataan yang menafikan kebenarannya sendiri. Untuk mengatakan tidak ada kebenaran mutlak bermakna anda mengatakan bahawa walaupun kenyataan anda tentang ada tiada kebenaran mutlak adalah tidak benar, kerana ia adalah benar tertakluk kepada kepercayaan yang sama. Jadi, fahaman relativism sebenarnya secara logik tidak mempunyai asas yang logik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian yang terakhir iaitu jawapan agama dan tradisi terhadap relativism pasca moden. Terdapat beberapa kesan fahaman relativism kepada fahaman keagamaan. Yang pertama, ancaman terhadap dasar keyakinan. Hal ini kerana relativism dapat menimbulkan keraguan dan mengancam dasar keyakinan agama yang bersifat mutlak.
dan tidak dapat diragukan. Yang kedua, terdapatnya konflik logik. Hal ini kerana relativism menciptakan pertentangan logis dengan memungkinkan penerimaan pandangan yang bertentangan, seperti mengakui dan meragukan keberadaan Tuhan dalam agama Islam. Yang ketiga, penolakan kebenaran mutlak. Relativism menolak adanya kebenaran atau hakikat yang mutlak, bertentangan dengan keyakinan agama yang menganggap kebenaran sebagai suatu yang tetap. Dan yang terakhir, kesannya adalah pertentangan dengan kepercayaan mutlak agama. Hal ini kerana agama-agama menolak relativism kerana kepercayaan mereka bersifat mutlak dan tidak boleh diubah, sementara relativism tidak mengakui kebenaran yang mutlak. Sekian daripada saya. Tajuk terakhir akan dibentangkan oleh saya, Muhammad Iqbal Muhammad Razzi, tentang penjajahan ataupun dekolonisasi. Sebelum itu, kita akan teroka apakah maksud kolonial ataupun kolonisasi. Kolonisasi bermaksud masyarakat yang tertakluk pada penjajah, sama ada dari aspek fizikal, material, dan pemikiran dan intelektual. Contohnya, Barat telah menguasai seluruh dunia, disebut sebagai kolonisasi. Seterusnya, dekolonisasi ataupun penjajahan. Dekolonisasi ialah istilah derivatif daripada kolonial, iaitu bebas daripada penjajahan. Masyarakat ketika ini dibedahkan dengan ilmu pemahaman yang dimodernisasikan mengikut acuan Barat. Sekarang, kita akan bentangkan tentang sejarah penjajahan Barat dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Pengaruh kolonisasi Barat pada abad ke-16 juga dikenali sebagai zaman Renaissance, di mana zaman ini pemikiran medieval diubah perlahan-lahan kepada pemikiran terbuka, iaitu liberal. Juga dikenali sebagai zaman kebangkitan semula, di mana asas pada zaman ini ialah untuk menggalakkan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahan. Juga dikenali sebagai pemikiran humanism. Seterusnya, pada zaman ini juga bermula proses sekulerasi Barat. Pengaruh kolonisasi Barat pada abad ke-17 pula. Pada zaman ini, dikenali sebagai zaman revolusi saintifik, di mana kemajuan sains pada zaman ini sangatlah pesat sehingga menjadi asas kemajuan untuk sains dan teknologi pada masa kini. Juga menjadi asas kepada kekuatan Barat. Pengaruh kolonisasi Barat pada abad ke-18. Pada abad ini, bermulanya revolusi industri di Britain dan kemudian merebak ke bahagian lain seperti Perancis, Jerman, Belanda dan lain-lain. Ciri-ciri modernisasi yang dibawa pada abad ini ialah berlaku revolusi pemikiran, iaitu wujud gerakan Enlightenment ataupun digelar sebagai gerakan pencerahan di Eropah. Ahli-ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke dan David Hume menyumbang kepada idea pemikiran rasional dan saintifik. Pembaharuan orientasi pemikiran sekular yang mementingkan perkembangan sains dan teknologi serta pemikiran yang rasional. Pengaruh kolonisasi pada abad ke-19 pula, bermulanya revolusi industri yang kedua, iaitu peningkatan teknologi yang lebih baru, lebih canggih dan lebih hebat. Contohnya seperti ICT, komputer, kereta, mesin dan jentera, serta elektrik dan ilmu fizik. Sains dan teknologi bergabung dalam menghasilkan pelbagai alatan teknologi yang canggih pada zaman ini, sehingga wujudnya bidang baru iaitu sains komputer, teknologi komputer dan internet. Pada masa ini, Barat mempunyai kuasa baru daripada sains, teknologi dan militer. Pembebasan dari pengaruh kolonial. Kita perlulah mempunyai pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing. Hal ini kerana pengaruh asing memusnahkan alam sekitar. Pemikiran Barat tidak ambil kira tentang kearifan lokal kerana Barat menganggap semua ini bertaraf rendah. Mereka juga mengubah konsep pembangunan kepada sustainable development yang lebih seimbang, tidak hanya melihat kepada GNP ataupun Gross National Product ataupun KDNK, keluaran dalam negara kasar, tanpa melihat kesan kepada alam sekitar. Yang terakhir adalah elemen falsafah baru, di mana yang pertama, falsafah aspek ketuhanan, iaitu berbalik semula kepada rukun negara. Yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, melibatkan elemen keagamaan serta mempercayai bahawa manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah dan juga menjaga hubungan yang seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam. Kedua ialah falsafah sejahtera, di mana falsafah ini tidak hanya mementingkan aspek pembangunan ekonomi semata-mata serta menerapkan strategi pemikiran yang realistik dalam menangani masalah sediakan. Itu dah daripada kami. Sekian, terima kasih.